Allah Ta'ala. Takdir Allah yang sejak sekali Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah, yang bersama Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sambung bacaan kitab Hidayatus Salikin, saya nak habiskan ataupun sambung sedikit tentang dalil sambutan Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Bayan oleh Haji Jainal Sakiban Al-Jauhari, diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-Isu Akidah dan Syariah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Baik, saya skip panjang sangat, saya skip sikit. Ada satu muka surat 12, dakwaan Wahabi. Golongan Wahabi yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah mendakwa. Apa dakwaan mereka? Dakwaan mereka ini terkandung dalam beberapa buah kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh ulama besar mereka. Antaranya Saleh bin Fauzan, seorang anggota Majlis Ulama Wahabi, menyebutkan dalam kitabnya Al-Khitab Al-Mimbariyah, beliau telah melarang penganut Wahabi daripada mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Selain daripada itu, beliau juga melarang mengadakan sebarang sambutan di bulan Rajab sempena Isra dan Mi'raj, mengharamkan sambutan sempena Ma'al Hijrah, dan membid'ahkan sambutan Maulidur Rasul sempena keputeraan Nabi SAW. Beliau mengutuk golongan yang mengadakan sambutan Maulidur Rasul sebagaimana disebut dalam kitab Al-Khitab Al-Mimbariyah, yang dijadikan hujah oleh setengah penceramah mereka dan dijaja ke sana kemari. Katanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya bid'ah itu ialah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Ia mengubah ajaran agama. Antara itu, ia merupakan perkara yang sia-sia, menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit, memenatkan tubuh badan, menjauhkan daripada syurga dan mendekatkan kepada neraka, layak mendapat kutukan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bodoh dan sesat tidak memahami hal tersebut. Mereka sesat kerana kejahilan mereka. Amalan ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkannya, dan segala usaha dan penadalah mereka sia-sia belaka. Ini kata-kata Saleh bin Fauzan, antara seorang Majlis Ulama Wahabi terhadap orang yang mengadakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang dibangkitkan oleh golongan Wahabi di sini ialah melarang sekeras-kerasnya mengadakan sambutan Maulidur Rasul yang di dalamnya diadakan ceramah dan tazkirah mengenai sirah dan perjuangan Nabi sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sedangkan golongan ini sendiri mengadakan mu'tamar, perjumpaan, berkumpulan dan sambutan dengan menghabiskan tenaga dan wang ringgit untuk mengingati perjuangan dan kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas fahaman mereka. Mengapa sambutan mengingati Muhammad bin Abdul Wahab itu sunnah hasanah, sedangkan menyambut Maulidur Rasul dikatakan sebagai pembaharuan dalam agama yang dihukumkan sebagai bid'ah dalalah? Sejauh mana dakwaan golongan Wahabi yang menghukumkan bid'ah dalalah mengenai sambutan Maulidur Rasul? Untuk tujuan ini, mari kita lihat masalah tersebut berdasarkan perspektif Islam melalui panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ulang kaji dalil Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul ini. Yang pertama, supaya kita beramal dengan ilmu. Dalam
kitab-kitab para ulama disebutkan beramal dengan ilmu itu lebih baiklah daripada beramal tanpa ilmu ikut-ikutan. Dan yang kedua, supaya kita dapat menolak fahaman-fahaman sesat yang bukan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan sambutan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bid'ah dalalah. Sekurang-kurangnya diri kita, ahli keluarga kita, rakan kita, jiran-jiran kita, kalau ada yang terpengaruh dengan ajaran yang bukan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan sambutan maulid Rasul ini bid'ah dalalah, sekurang-kurangnya kita dapat sampaikan, bukan ajak gaduh, tak. Sampaikanlah dengan cara yang baiklah. Tapi kalau dia tak nak dengar juga, tak apalah, kita doakan sahaja. Baik, dalam kitab ni ada berapa dalil dikumpulkan? Ada 12. Saya tak bacakan semua, saya baca 3 je. Kalau ada rezeki tahun hadapan Maulid Rasul, saya bacakan lagi, mungkin 3 lagi atau 4 lagi. Ada rezeki lagi, baca lagi sampailah 12. Dah habis 12, baca lagi pertama, kedua, ketiga. Kalau usah asyik ulang aja, tak ada modal lah tu. Bukan. Pasal kita ni manusia, lupa. Jadi ulang kaji biar ingat. Budak aja yang otaknya fresh kena ulang kaji nak periksa, apatah lagi kita. Baik, dalil pertama diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat, lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika, ila an qala fi akhirah, atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaikata. Maksudnya lebih kurang, kenapa kamu berkumpul? Rasulullah tanya sahabat. Mereka menjawab, kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-mujinya kerana telah memberi petunjuk kepada agamanya dan mengurniakan engkau diutuskan kepada kami, hingga akhir hadis. Hadisnya panjang. Pada hujung hadis, Jibril datang kepadaku, kepada Rasulullah, memberitahu aku sesungguhnya Allah bermegah kepada malaikatnya di atas perhimpunan yang kamu lakukan. Jadi zaman Rasulullah masih hidup lagi, sahabat pernah berkumpul cerita tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah lah. Bukan mengumpat cerita alangkah untungnya kita Rasulullah diutuskan. Cerita sahabat cerita tentang pengutusan Rasulullah kepada mereka, kan, yang membawa cahaya kebenaran daripada kejahilan kepada cahaya keislaman, keimanan. Jadi malaikat Jibril datang menyatakan Allah Ta'ala bangga dengan malaikatnya, dengan sahabat-sahabat ni, sebab berkumpul cerita tentang Rasulullah SAW. Dalam hadis ini terdapat nas, dalil yang jelas bahawa para sahabat berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai pengutusan Rasulullah SAW sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menunjukkan kebanggaannya kepada para malaikatnya di atas amalan membincangkan pengutusan Nabi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan. Persoalannya, adakah mereka, yang sahabat boleh mengetahui bentuk nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu sekiranya tidak diadakan perbincangan sesama mereka? Mungkin ada sahabat yang kurang tahu, jadi sahabat yang lebih pengetahuan ni berkongsi maklumat, berkongsi ilmu. Melalui perbincangan ini mereka dapat mengetahui isi kandungan ajaran Islam, kelebihan dan kebajikan-kebajikan yang dinikmati oleh umat Muhammad melalui baginda Rasulullah SAW.
Soalnya lagi, adakah terdapat perbezaan antara perhimpunan yang diadakan oleh para sahabat itu dengan perhimpunan untuk mengingati keputeraan Nabi Muhammad SAW yang kita adakan sekarang? Sekiranya tidak ada perbezaan dari segi pengisiannya, jelaslah bahawa dakwaan perhimpunan seperti sambutan Maulid Rasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, merupakan satu dakwaan yang melulu dan tidak tepat. Jadi perkara itu pernah dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah tidak melarangnya, malah memujinya. Dalil yang kedua, memuliakan hari dan tempat. Kita muliakan hari kelahiran Nabi itu, ada tak dalil memuliakan hari itu? Al-Quran menceritakan kisah Nabi Isa AS mengungkapkan ucapan salam sejahtera ke atas para Nabi di hari keputeraan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidat. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan salam sejahtera ke atasku di hari aku diputerakan. Surah Maryam ayat 33. Dalam hubungan ini, bukankah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama diberikan ucapan salam, yakni disambut pada hari keputeraannya? Mengenai dengan hari, disebut dalam surah Ibrahim ayat 5 tentang memuliakan hari tertentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayamillah. Wa dzakkirhum bi ayamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar lagi kuat bersyukur. Firman Allah lagi dalam surah Al-Jathiyah ayat 14. Saya bacakan ertinya sebab ada kekeliruan baris kat situ. Artinya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Zahir dua ayat di atas menjelaskan bahawa hari-hari di sisi Allah ialah hari bersabar dan syukur. Maka apa yang diharapkan daripada hari-hari tersebut ialah keberkatan yang dikurniakan Allah padanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua. Bila diteliti firman Allah, yakni orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari Allah, yakni pembalasan yang telah ditentukan. Sedangkan Allah tidak menyebut hari menaruh ingatan kepada Allah. Bermakna nikmat yang Allah kurniakan pada hari-hari tersebut, kerana hari merupakan makhluk Allah yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Baik. Jadi ada dalil Quran tentang memuliakan hari dan memuliakan tempat. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya. Bersukacita dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi bukankah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW itu merupakan hari gembira dan rahmat? Baginda bersabda, Anar rahmatul muhdah. Artinya aku pembawa rahmat dan petunjuk. Jika sekiranya kita mengingati hari tersebut, adakah kita melakukan perkara yang dilarang, mengingati hari kelahiran Rasulullah itu? Sedangkan majlis demikian menggalakkan manusia mengasihi Nabi SAW dengan menceritakan tentang sirah peribadi dan akhlaknya yang mulia. Dalam hubungan ini juga terdapat hadis mengenainya, umpamanya daripada Syaddad bin Uwais, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat di Baitul Laham. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda, Atadri aina sallaita?
Qala la, qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa. Artinya lebih kurang, tahukah engkau di mana anda bersolat? Jibril tanya Rasulullah. Baginda menjawab, tidak. Lalu Jibril berkata, anda solat di Baitul Lahmin, di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Memuliakan tempat. Dari nas-nas Quran dan hadis-hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi satu kesalahan memuliakan hari dan tempat untuk diadakan sambutan sebagai mengingati dan menghormatinya, asalkan tujuan mengingati hari dan tempat tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Janganlah pergi tempat yang mulia, contohnya pergi Baitul Lahmin minta nombor ekor, memang tak boleh lah. Itu tak payah pergi Baitul Lahmin, kat mana-mana pun tak boleh. Ni pasal apa kat Baitul Lahmin? Ni biar berkat. Mana ada berkatnya benda haram, jangan dibegitukan, jangan salah gunakan. Kalau pergi ke tempat yang mulia, memuliakan tempat tersebut dengan tujuan yang baik, mengingati, menambah keimanan, bertawassul dan sebagainya, dibenarkan. Baik, dalil yang ketiga, kisah Abu Lahab memerdekakan Suwaibatul Suwaibatul Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur kisah ni. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Beliau, yakni Suwaibah, telah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik sahaja Abu Lahab ni diberitahu tentang keputeraan Nabi SAW. Dia dapat tahu je Rasulullah lahir, anak saudara dia lah lahir, dia punya gembira, happy tu, sampai dia merdekakan hamba-Nya. Ibarat kalau kita apa? Kita kita dah tak ada hamba kan? Contoh apa? Sedekahkan beza berbeli tu kat orang. Contohlah, contoh kan. Dia happy lahir anak, ni anak saudara bukan anak sendiri tu. Dia Abu Lahab ni tak ada anak. Dia tak tahulah sama ada dia ataupun isterinya yang apa tak dapat apa yang tak ni kan, tak dapat melahirkan zuriat. Jadi anak saudara lahir, dia punya gembira, ya Allah ya Rabbil Karim, sampai merdekakan hamba sahaya dia. Hamba sahaya mahal, betul tak? Cerita Piramli tu. Yang murah tu, yang dah tua, krepot, nak mampu lah, itu memanglah yang cerita Piramli tu kan. Ini tak boleh mahal ni. Ini sikit murah je kan. Yang Abdul Wahab dengan dia punya apa yang 25% tu, itu mahal tu. Jadi apa nama ni, mahal hamba saya dimerdekakan kerana gembira. Baik, sambung. Justru itu manakala adik kepada Abu Lahab, iaitu Abbas, bapa saudara Rasulullah jugalah, Abbas beriman. Abbas bermimpi. Mimpi siapa? Mimpi Abu Lahab. Beliau begitu sedih sekali, Abu Lahab ni begitu sedih sekali selepas meninggal dunia. Nampak Abu Lahab ni sedih. Lalu ditanya, Abbas pun tanya dalam mimpi, apa yang kau temui? Kau jumpa apa? Kan? Kau mati kan tak beriman. Aku ni masih hidup, mimpi kau nak tanya kau jumpa apa? Mati tak beriman tu, kau jumpa apa? Puas tak hati kau? Contohlah itu, saya tambahlah. Jadi yang tanya, apa yang kau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini, disebabkan aku memerdekakan Suwaibah dalam hidupku. Lepas dia mati memang tak jumpa yang baik lah. Memang seksaan demi seksaan lah semua. Tapi dia kata, selain aku berada dalam keadaan ini, ada ketikanya aku rasa jumpalah sesuatu yang baik tu, jumpa. Dengan sebab apa? Dengan sebab aku merdekakan Suwaibah dalam hidupku. Kenapa dia merdekakan Suwaibah? Sebab dia suka Suwaibah ke? Tidak. Sebab dia suka gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia zahirkan, dia tunjukkan kegembiraan dia tu. Baik.
Sampai situ apa Ibnu Katsir sebut dalam kitabnya. Jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu surah khas untuk Abu Lahab, Tabbat Yada tu, bukan setakat cela Abu Lahab serta isterinya. Jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran, diringankan azab siksanya kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak mereka yang merasa gembira dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka itu beriman dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam ayat yang lain, kalau Abu Lahab yang tak beriman ni pun gembira dengan kelahiran Rasulullah, diringankan azab, dia tu tak dimasukkan syurga, cuma azabnya diringankan. Itu nikmat tu. Cuma kita kalau tengah penat-penat, saya teringat dulu masa tolong arwah bapak saya nyawit. Ya Allah ya Rabbi, dia 3 hari, dia tak boleh 1 hari. Apa nama nyawitnya tu, pasal arwah bapak saya lelaki, saya seorang lelaki. Yang lain ibu saya, adik saya 2 orang perempuan. 5 orang ni mengerjakan nyawit tu 3 hari. 2 hari lah, Jumaat Sabtu. Cuti sekolah. Macam-macam lah ceritanya tu kan. Dah lah nyawit, punya penat nyawit tu apa? Kalau yang rendah pakai sabit. Sabit tu pahat. Sabit pula, sabit tu nak nyawit rumput. Pahat, panggil pahat. Bukan pahat kayu tu, pahat nak buah sawit tu. Itu pahatnya mesti berat, kalau tak nanti nak dihayun tak terentak tu kan, nak dihentak tu. Lepas tu saya pernah try juga yang pokok tinggi mam. Ya Allah, pokok tinggi, dia punya tingginya tu 3 galah. 1 galah sambung 1 galah, sambung 1 galah. Nak naikkan galah tu pun dah satu cerita. Yang bawah sekali tu sangkut kat pokok tu, tolak pelan-pelan, tolak. Sampai dah nak naik tu tarik. Itu tu pun penat. Lepas tu saya pernah try lah, biasa lebih 10 pokok juga arwah bapak saya yang ambil yang tinggi-tinggi tu kan. Saya ambil tender yang pahat je lah. 1 hari tu nak try. Jadi dah ada berjaya lah anu sabit tu, apa nama ni, mendongak tu begini dah mendongak, tengok pelepahnya ya Allah banyak sangat. Siapa tak browning apa, bersihkan. Dia kena, kalau orang nyawit betul, dia punya ada hari-hari browning apa, bersihkan pelepah biar buahnya makin besar. Ni tak, hari itulah browning, hari itulah ambil buah. Memanglah pelepahnya sepah. Dia punya pelepah tu yang melendut, dah tak jejak tanah punya tinggi tu kan. Jadi tengok, ini dulu pelepah yang ni serap, tak kena pula semua je lah. Itu sabit ni kena tajam betul tu, di bawah dah kena asas siap-siap. Bukan lagi serap. Dah lepas tu nak kena hati-hati, jaga jangan sampai apa nama kena kat kita kan. Kalau tak tu kena rasalah apa nama duri tu kan, sawit. Lepas tu baru sebelum ditoreh buah tu, ambil ujungnya, lendutkan sikit. Dah lendutkan sikit tu, barulah cari dia punya pangkal tu, serap. Itu pun kena jaga juga tu. Selain buat tu, ketipan, dia kata ketipan ni apa nama, kena timpa lah kan, kena pandai ngelak tu. Tu sabitnya, kalau buahnya betul-betul nak pergi kat kita, dah sabit tu biar dia lepas saja. Jangan ngimbuk nak selamatkan sabit, biar dia jatuh dia tak apa, tak sakit. Bengkok dia luruskan. Nyawa tu penting. Sekali jatuh tu, ya Allah, gegar tanah. Setengah jam satu pokok, baru 1 tandan. Dah, kau pergi buat yang lain lah. Ini 1,5 jam 1 tandan, bila nak siap. Abang saya cakap dah. Pergi tempat lain. Berasa dah. Itu dia punya penat tu, mau seminggu baru hilang. Dia punya urat tu, satu badan dia punya tegang urat tu kan.
Bila urut tu, ya Allah nikmatnya, ya Allah, dekat rumah tu urut sendirilah, siapa nak urut kan, masing-masing dah sakit, urut sendiri. Oh ya Allah, dia tak hilang tapi ya Allah nikmatnya tu kan. Satu lagi masa ngajar sekolah Sri Omega, sekolah apa Cina tu kan, sekolah swasta, dia jenis bilik apa, kelas tu meja guru ada, kerusi guru minta maaf tak ada. Kalau 2 jam lagi imam dah nerang-nerang apa bawang putih, cikgu buat apa? Cikgu tengok semua budak ni buat, pastikan buat kerja. Dah habis pusing lagi. Setelah kita habis masa pusing je lah. Nanti dah habis keluar kelas tu, kalau tak ada kelas lah, bawa pergi kat bilik guru, barulah duduk. Masa tu dapat duduk tu, ya Allah nikmatnya dapat duduk. Lepas tu balik rumah, memang kaki tu bantalnya 2, kepala bantalnya 1, kaki bantalnya 2 naik kan. Siapa nak hilangkan penat tu kan. Makna ceritanya azab si Abu Lahab ni tak hilang tapi diringankan. Itu pun satu nikmat dah. Itu Abu Lahab. Abu Lahab yang tak beriman itu gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, diringankan azab. Apatah lagi kalau kita yang beriman kepada Rasulullah SAW dan gembira dengan kelahiran baginda. Ini juga yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadis Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Al-Jaziri dalam kitab Urfu At-Ta'rif bi Al-Maulidi Asy-Syarif. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Al-Dimashqi dalam kitab Maulid As-Sadi fi Maulid Al-Hadi menyebutkan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhladan ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu anhan lis sururi bi ahmada faman dhannu bil abdil ladzi tulu umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhadan." Maksudnya, jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, dia kekal di dalam neraka Jahannam. Pada setiap hari Isnin selalunya diringankan azab siksanya kerana merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad SAW dan dia mati mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud isyak tuan-tuan. Jadi cukuplah 3 dalil untuk jadi panduan kepada kita. Selepas ini kita teruskan majlis sambutan Maulid Rasulullah SAW dengan berilmu dengan dalil. Kalau lupa, ulang balik, tengoklah video-video kalau ada ustaz-ustaz yang rakam. Tak mesti saya, orang lain pun boleh, supaya kita dapat sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Motor penting.